Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Amiri selaku moderator pihak Pusat Pengajian Al-Quran ZEK, Muslimin dan Muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini dapat kita meneruskan pengajian kita dalam kitab namanya Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati kita dah bincang dalam siri lepas. Dia punya tajuk dia tentang ilmu bagaimana nak merawat hati dan menjaga hati. Nak jaga hati kita daripada dirusakkan oleh makhluk-makhluk perusak, virus-virus yang cukup berbahaya. Dan nak menggunakan, menjaga hati kita, mengawal hati kita daripada perkara yang tak baik, dan apa yang sepatutnya kita gunakan hati itu untuk perjalanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab para ulama telah mengatakan bahawa berjalan kepada Allah dengan hati. Rihlatu ilallah bil qalbi. Rihlah kepada manusia bil aqdam, dengan kaki. Mana kalau kita nak berjalan cari orang, kita berjalan dengan apa? Berjalan dengan kaki. Tapi kalau kita nak berjalan mencari Allah, kita kena berjalan dengan hati. Maksud dia hati kita tu kena ikhlas. Hati kita tu kena baik. Kalau tidak, hati kita tak baik, maka bagaimana kita nak sampai kepada Allah Azza wa Jalla yang cukup berbahaya bagi kita para jemaah sekalian. Sambungan pelajaran kita dalam kitab kita ni bermula muka surat yang kedua, yang pertama, bahagian 1, perihal kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Ni kita dah bincangkan 7 anggota ni merupakan pintu masuk. Pintu masuk kepada hati. Yang virus-virus ni akan masuk melalui anggota ini. Melalui anggota ini. Jadi kita nak jaga anggota kita supaya tidak dikacau, tidak diganggu. Maka ini yang sepatutnya kita kena buat para jemaah sekalian. Bab yang pertama, bab 1, iaitulah mata. Pasal yang pertama pada menyatakan mata. Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu, mata kita ni, menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat. Mana faedah untuk kegunaan ke akhirat dan kegunaan dunia. Mata kita ni kita 2 dimensi. Untuk dunia kita guna, untuk akhirat kita guna. Maka setengah daripada segala faedah yang akhirat, yang bangsa akhirat, jadi kita nak guna mata kita untuk ke akhirat itu, iaitulah memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya. Dia panggil, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afala yanzuruna. Kamu tengok ke tidak? Kamu tengok ke tidak? Kamu perhati ke tidak kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan? Untuk apa kita perhatikan? Untuk kita menjiwai bahawa makhluk yang besar ini diciptakan oleh Al-Khaliq, pencipta yang maha agung. Dia untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah Ta'ala, dan di atas keesaannya dan di atas kekuasaannya. Maknanya dengan kita tengok makhluk-makhluk ini, sebab para jemaah sekalian, kita nak kenal Allah melalui 3 dimensi, 3 cara. Kita nak kenal Allah melalui 3 cara. Yang pertama, kita kenal Allah melalui nama-namanya yang maha indah. Dia panggil Asma'ul Husna. Nama Allah Ta'ala yang maha indah, nama dia Asma'ul Husna. Kita kenal Allah melalui nama. Yang kedua, kita kenal Allah melalui sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha agung. As-sifatul ula. Sifat Allah Ta'ala yang maha agung. 2. Yang ketiga, kita kenal Allah melalui makhlukat, melalui makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kita tengok langit, kita tengok bumi, kita tengok matahari cakrawala, kita tengok makhluk-makhluk yang halus, semuknya dengan kumannya, dengan segala perkara. Yang besar al-fil, yang kecil semut. Dan kata orang dalam Quran tu semua ada. Surah yang paling hayawan yang besar dalam Quran al-fil.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil. Surah yang kecil Suratul Namli, surah semut. Besar sikit Suratul Nahli, lebak. Allahu Akbar, semua ada. Baik. Dan setengah daripada kegunaan mata untuk daripadanya melihat akan Quran, kita nak tengok Quran. Dan melihat akan jalan ke masjid. Kita nak berjalan pergi ke masjid, kita guna mata, kan? Kita berjalan dengan apa? Dengan mata kita. Dan kepada tempat menuntut ilmu, kita nak pergi belajar ilmu. Dan setengah daripada faedah bangsa dunia. Untuk kegunaan dunia apa pula mata kita? Tuan Syekh kita melihat perusahaan engkau. Kita tengok kita punya industri, kita tengok kita punya fabrik, kita tengok kita punya hasil kerja buat yang kita lakukan, dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Kita tahu depan kita ada lubang supaya tak jatuh dan berlaga aksiden, na'udzubillah. Dan bermula mensyukurkan mata. Baik, mana nak guna untuk dunia banyak. Kemudian Tuan Syekh kita nyatakan bagaimana cara kita nak bersyukur dengan mata kita ni. Mata yang kita ada ni, bagaimana kita nak mensyukurinya supaya kita guna dia untuk jalan yang baik. Dan bermula mensyukurkan mata itu, memelihara daripadanya tiap-tiap daripada melihat perkara yang haram. Jadi tanda kita syukur Allah Ta'ala bagi mata, jangan tengok benda haram. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya, dan sahayanya, dan mahramnya. Tuan-tuan yang ada kitab tu, mahram letak bagi atas. Ada setengah orang dia kata muhrim. Muhrim tu orang pakai ihram. Orang pergi haji, pergi umrah yang pakai ihram, kaya dua helai itu dia panggil muhrim. Orang yang haram nikah dengan kita, adik-beradik kita ni sahabat, itu dia panggil mahram. Betul dia punya bacaan. Maknanya jangan tengok pada wanita ajnabi. Wanita asing yang haram kita tengok, jangan tengok. Yang kita boleh tengoknya mahram kita, tengok dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Tengok pada isteri dengan pandangan cinta, pandangan kasih, pandangan rahmat. Semua kita ada. Dan seperti mereka akan muda belia. Muda belia ni remaja-remaja yang tak ada janggut ni. Ada setengah ni puak-puak yang rusak akhlak ni, rusak dia punya fitrah. Dia lebih suka tengok kepada budak laki-laki ni daripada tengok orang perempuan. Ini na'udzubillah lah. Ini kumpulan-kumpulan yang rusak. Dia panggil rusak fitrah. Yang banyak sekarang ni. Warna-warna pelangi, geng-geng ni pelangi ni, ini cukup berbahaya kepada kita sekarang. Kan? Jadi rusak fitrah dia. Orang Allah Ta'ala buat laki-laki, buat perempuan, pasangan dia tak mahu perempuan, dia pergi main sama laki-laki. Yang perempuan pun sama juga, gila ni sama-sama perempuan. Mana boleh? Dan seperti melihat akan aurat laki-laki. Orang laki-laki sama-sama laki tapi kita tengok aurat dia, itu pun tak boleh. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Nak selamat, jagalah mata kita. Firmanullah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya bersabda olehmu, mana Allah Ta'ala suruh Nabi kita, perintah kepada Nabi supaya nyatakan kepada umat ini, wahai Rasulullah, bagi sekalian yang beriman. Allah Ta'ala suruh Nabi kita, perintahkan orang beriman, pejamkan olehmu akan mata kamu, tutup mata kamu, jangan duk tengok benda-benda yang haram, daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Dan suruh dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj. Faraj kita ni daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Jadi jaga mata, jaga faraj. Dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu. Wallahu innallaha khabirum bima yasnaun. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia, sama dengan yang zahir. Mana kita kerja secara zahir, Allah tahu. Kita kerja secara sembunyi, batin, Allah Ta'ala tahu. Maka membalas dia akan mereka itu di atasnya. Surah An-Nur ayat 30. Jadi ayat ini kemudian disambung ayat ini, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna.
Nabi Allah Ta'ala perintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bagi tahu pada wanita supaya tunduk pandangan mereka. Jadi laki-laki jaga pandangan, wanita jaga pandangan. Bukan kata wanita boleh tengok laki-laki, tak boleh juga. Masing-masing jaga pandangan sebab kita ada dia panggil pantang larangnya. Ada pada ayat ini, mana ayat yang kita baca tadi, mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Maka ada pun mengajar adab, maka firman-Nya Allah kata apa aja adab? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang beriman supaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka. Mana pejam bukan jalan pejam langgar orang, mana jangan tengok pada benda yang tak baik. Jadi kalau depan kita tu benda yang tak halal kita tengok, kita tunduk ya. Tengok, jangan tengoklah. Dan kalau tengok maknanya kita pergi tengok benda yang tidak baik. Dan dengan perkataan ini Allah Ta'ala perintah akan hamba-Nya berkelakuan baik, iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung, mana menerima perintah Allah ini, dan jika tiada tak terima, duk tengok benda haram juga, nascaya adalah ia jahat perangai dan patut dimurkai dan diseksai oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta Allah Ta'ala, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada ditinggalkan oleh Allah Ta'ala begitu saja. Jadi ayat ini, maka Allah Ta'ala perjelaskan kepada kita dengan ayat yang mulia ini. Dan ada pun memberitahu, Allah Ta'ala beritahu kepada kita dalam ayat ini apa dia? Dan bermula demikian memejamkan mata itu, zalika azka lahum, zalika azka lahum, bermula demikian memejamkan mata dan memelihara para itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu untuk kebersihan, memelihara kehormatan mereka, lebih suci bagi mereka. Zalika azka lahum, lebih bersih dan lebih suci hati kita daripada duk tengok benda yang tidak baik. Allahu Akbar. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala beritahu kepada kita, beritahu apa? Dengan perkataan atas bahawasanya memejamkan mata, mana menundukkan pandangan dan memelihara para itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Jadi mata kita ni kita tengok yang baik-baik je, kan? Farak kita pun kita guna di tempat yang dihalalkan oleh Allah. Dan ada pun menakutkan, dalam ayat ini Allah Ta'ala takutkan kita, itulah di akhir ayat, wallahu bima ta'maluna khabir, bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan yang batin, barang yang mengerjakan kamu akan dia seperti mengetahui ia akan yang zahir. Mana Allah Ta'ala tahu adalah hati kita, sebagaimana Allah Ta'ala tahu yang zahir yang kita buat. Yang manusia tak tahu dalam hati, kita je tahunya. Maka selagi akan membalas ia akan dia, jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Dan jika ia kejahatan, maka membalas ia dengan seksa dan api neraka, wal iyazubillah. Sebab itulah kata di ahli syair Ahmad Syauqi rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa. Ini punca daripada mata. Nazratun, mula-mula tengok, fabtisamatun, mula senyum, lawan senyum. Fasalam, bagi salam, assalamualaikum, morning. Fakalam, mula bercakap. Bila dah bercakap dah mesra, famau'idun, ambil tarikh, dek nak jumpa kat mana. Faliqa, bila bertemu laki-laki perempuan yang mahram, yang tidak mahram, di tempat-tempat yang mencurigakan, apa yang kita nampak, akan berlakulah benda-benda yang tidak baik. Baiklah para jemaah sekalian, dan firman Allah Ta'ala,
ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui akan khianat segala mata orang khianat, dan mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada. Iaitu dalam dada kita. Surah Ghafir ayat 19, Allah kata, mata kamu khianat tu, isyarat-isyarat yang kita guna ataupun apa yang terjadi dalam dada kita, yang dalam hati kita tu, Allah tahu. Iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Jadi oleh kerana kita tahu, Allah Ta'ala tahu dua-dua, baiklah kita gunakan mata kita ni, baiklah kita gunakan hati kita ni untuk berfikir dengan benda yang baik je, supaya tidak menyusahkan. Kalau kita fikir hak tak baik, Tuhan tahu. Kalau kita fikir benda baik, Allah tahu. Jadi man hamma, tengok dalam itu. Baik, kita pergi pada hadis dulu, kemudian baru kita pergi kepada huraian-huraian tambahannya, insya-Allah. Dalam hadis diriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nazra ila mahasinil mar'ati sahmun masmum min siham iblis, faman tarakaha azaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Sebenarnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh wanita itu, tengok pada wanita, tengok dengan pandangan yang, ialah tempat-tempat orang nak tengok wanita mana, muka dia, nak tengok tempat-tempat yang boleh menimbulkan gairah lah. Perumpama itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis yang membinasakan. Maka sesiapa yang meninggalkan ia kerana takutkan Allah, dia tak tengok, orang perempuan duduk depan dia, dia tunduk je, dia tak tengok pandangan, Allah akan memberikan kelazatan kepadanya dalam beribadat. Hadis ini dikeluar oleh Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitabnya Nawadirul Usul. Jadi hadis ini menurut kata pentahqiq kitab Mukhtasar Talkhis Az-Zahabi, sanadnya dhaif, sanad dia lemah. Dalam lafaz yang lain pula, Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, Huzaifah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut an-nazratu sahmun min sihami iblis. Lain sikit lafaz dia. Mana nazrah, mana kita tengok kepada benda yang tak baik itu salah satu daripada panah, anak panah iblis. Masmumah, panah yang beracun, bukan panah biasa. Faman tarakaha min khaufillahi asabahu Allah azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Siapa dia meninggalkan, menjaga mata dia, tak tengok benda-benda yang tak baik tadi, nasya Allah Ta'ala beri pahala kepada dia, dan Allah Ta'ala ganti dengan dia kemanisan iman dalam hati dia. Jadi kata Hakim, hadis ini sahih isnad. Al-Bukhari Muslim tidak merekodkan hadis ini. Al-Iraqi dalam Takhrij Ihya mengatakan hadis ini riwayat oleh Al-Hakim dan sanadnya sahih daripada Huzaifah. Baiklah. Jadi kesimpulannya, ada hadis ini mengatakan Al-Iraqi kata sanad dia baik daripada Huzaifah, dan ada yang mengatakan lafaz yang awal tadi tu dhaifun jiddan, lemah. Yang penting bagi kita para jemaah sekalian, hadis ini tetap memberi amaran besar, amaran keras kepada kita daripada memandang kepada perkara-perkara yang tidak baik. Maknanya kalau kita nak bersihkan hati daripada perkara yang tak baik, daripada duk khayal fikir benda tak baik, jangan tengok pada benda haram. Kita sekarang ni Ustaz Abu Anas, banyak cabaran kita ni. Kita nak tengok kuliah Ustaz ni, melaih ni pun, sebelum dapat laih tu, banyak juga dulu iklan-iklan yang masuk. Iklan jual
Kadang-kadang jual seluar dalam pun ada masuk. Iklan itu iklan ni. Dia nak jual orang, kadang-kadang yang nak menjual tu bukan nak jual barang, jual orang. Jadi kita terpaksalah kita kena tunduklah pandangan kita tu, maknanya cepat-cepatlah kita alih pergi cari web yang kita nak tengok tu. Kalau tidak terperangkap kita dengan mainan syaitan di dalam perkara yang boleh merosakkan kita ni, boleh mencalarkan keindahan ibadat kita ni, sebab kita pergi tengok benda-benda yang haram walaupun dalam alam maya. Itu berbahaya kepada kita para jemaah sekalian. Baiklah, ada lagi hadis lain, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli bani adam khata, likulli bani adam hazzuhu minaz zina. Likulli bani adam, setiap anak Adam mempunyai bahagian zinanya. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Tapi zina ni bukanlah kata zina perzinaan yang berat tu, tapi perzinaan dari sudut pandangan. Fal ainan tazniyani wa zinahuman nazar. Kedua-dua mata berzina, iaitu melalui pandangan. Bila kita tengok benda yang tak baik, bermakna mata kita telah berzina. Nauzubillah. Wal yadan tazniyan wa zinahumal batshu. Dan kedua tangan juga berzina, iaitu melalui kezaliman yang dilakukan. Tangan pergi ambil hak orang ke, pergi pukul orang ke, pergi tulis. Sekarang ni orang tak pukul dengan tangan, tapi kita pukul dengan pukulan-pukulan yang disebut dengan nama komen netizen. Oh, dahsyat. Dahsyat sekarang ni. Orang komen tak tahu, seolah-olah malaikat dah pencin, tak menulis lagi apa yang dia cakap. Lebih-lebih lagi komen dalam grup-grup ni. Yang duduk dalam grup WhatsApp ni, macam tak ada malaikat kat situ. Dia kata orang tu, dia tuduh orang tu, dia fitnah orang ni. Simple je. Itu dia panggil zina tangan. Menulis, memukul, men-share benda-benda yang tak baik, itu zina tangan. Warijlan tazniyan, dua kaki juga dikira berzina. Bagaimana zina mereka dua kaki? Wa zinahumal masyu, apabila dia berjalan pergi ke tempat yang tak baik, itu zina kaki. Wal famu yazni, mulut juga berzina. Wa zinahumal qubul, zina mulut iaitulah bercium. Wal qalbu yahum wa yusaddiqu, wal qalbu yahum, dan hati kita juga bercita-cita nak lakukan maksiat. Wa yusaddiqu zalikal farju au yukadzibuhu, yang membenarkan semua perzinaan tadi, iaitulah faraj ataupun farak selamat. Maknanya farak itulah farak yang paling orang panggil top sekali. Mana asas yang lain-lain itu menjadi alat nak pergi ke faraj. Mula-mula tengok, kemudian mulut bercakap janji-janji, kemudian buat pertemuan, kemudian berlaku perzinaan. Yang penting bagi kita dalam hadis ini, kata di hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawahu al-Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini, kata Tuan Syekh Abdul Qadir rahimahullah, menunjukkan sepasang mata itu merupakan juga merupakan punca utama berlakunya zina. Ya, tadi saya dah baca kan syair daripada Ahmad Syauqi tadi, dan ada pada hadis ini menunjukkan atas bahawasanya asal bagi zina faraj itu dua mata. Ya, jadi bermula daripada syair tadi, nazratun fabtisamatun, tengok senyum, fasalamun bagi salam, famau'idun ambil date, ambil tarikh, faliqaun bertemu. Selepas daripada itu, apa yang terjadi Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Mana punca mari daripada nazrah, mari daripada pandangan mata. Tajam matanya. Sebab itulah orang panggil kata dari mata turun ke hati kan. Dari mata turun ke hati, inilah dia puncanya. Maknanya pandangan itu mari daripada mata, dia pergi ke hati. Baik, kata Tuan Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala, dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia.
Jadi anggota kita ni, mata kita ni kita tilik, kita tengok kepada perkara-perkara yang patut kita buat. Apa kerja yang kita nak buat? Pelajaran kita tengok, kerja buat kita tengok, apa saja usaha yang kita buat, kita nak menulis kita kena tengok. Dan kita tengoklah kepada orang-orang yang patut kita tengok. Kita tengok pada ibu bapa kita dengan nazrah kasih sayang ibu bapa, penghormatan. Tengok pada guru-guru kita, tengok pada sahabat-sahabat kita, tengok pada isteri kita pula dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan macam-macam kita tengok supaya boleh menambahkan kasih sayang kita kepada masing-masing pasangan yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kita. Tengok. Maka memelihara engkau dan akan apa pekerjaan yang nanti baginya. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Kita tengoklah, mana kita jaga setiap anggota kita tu, kita gunakan dia pada jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan salah guna. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan dalam kebun syurga dan mahliganya. Subhanallah. Maknanya bagaimana kita nak masuk dalam syurga dengan kaki kita ni? Di atas dunia ni kita berjalan kepada Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman syurga di atas dunia ni. Pergi ke masjid, pergi tempat yang baik-baik, pergi tempat ibadat, pergi mencari rezeki yang halal. Itu taman. Dan adapun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minumannya. Tangan ni lah yang nak ambil buah syurga. Tangan ni lah yang perlu dijaga di atas dunia. Jangan pergi ambil benda haram, jangan sentuh benda haram, jangan pergi tulis benda haram, jangan share benda haram. Ingat baik. Allahu Akbar. Seperti itulah segala anggota yang lain. Maksudnya anggota yang lain, mata, telinga pun kita akan guna kepada tempat yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sekarang ni para jemaah sekalian, kadang-kadang kita buat mudah-mudah ya dengan hak orang. Contohnya duit orang kita ambil. Kemudian kita tak tulis, kita tak bayar duit orang. Jangan mudah-mudah. Kadang-kadang kita bercakap bak integriti, bak amanah, tapi tangan ni ringan yang ambil barang-barang orang. Tak tulis, tak rekod. Akhir sekali benda tu menjadi bebanan yang besar di akhirat esok. Jangan berhati-hati kita. Maka mata hanya ia kerana memandang kepada zat Allah Azza wa Jalla dalam syurga. Jadi orang mukmin, orang yang beriman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Mata orang beriman, muka orang beriman bercahaya-cahaya di akhirat esok dalam syurga. Ila rabbiha nazirah, mereka akan dapat memandang wajah zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan kami ni ahli syurga, jadikan kami ni orang yang layak untuk memandang pada wajah-Mu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Ingat. Dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Jadi kita nak tengok macam mana tengok Allah. Allah dah letak satu kaedah, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk. Bagaimana kita nak tengok? Tunggu apabila saat diizinkan oleh Allah kita tengok. Dan tiada adalah negeri dunia ini adalah dunia yang tak boleh tengok Allah. Dan tiada ada negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang paling besar apabila ahli syurga masuk dalam syurga, Allah tanya, hal raditum? Ahli syurga, ya ahlal jannah, mu reda tak dengan aku beri syurga pada kamu? Oi, kaifala narda ya Rabbi, macam mana kita tak reda nikmat yang tak pernah kami jumpa atas dunia ni. Allah kata apa? Waladaina mazid, aku ada lagi tambahan. Apa tambahan itu? Iaitulah kita dapat diizinkan untuk memandang pada wajah Allah. Itulah tambahan yang cukup besar, yang cukup mantap, yang cukup teratur, yang Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada orang yang jaga mata dia di dunia untuk tengok Allah pada di akhirat. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahawa dipeliharakan dia dengan sehingga-hingga pelihara. Mana jaga sungguh-sungguh mata kita ni. Dan muliakan dia sehabis-habis mulia. Dan bahawa tiada dikotorinya. Tiada dikotorikan dia
dengan memandang kepada yang haram. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tamatlah kita anggota yang pertama, mata. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, telinga. Kita akan tengok apa kegunaan telinga untuk akhirat, apa kegunaan telinga untuk dunia, insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.